Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihi salam juga telah memimpin Bani Israel dalam perjuangan politik ke arah menyelamatkan mereka dari kezaliman, di mana perjuangan ini mencapai kejayaan yang lebih besar dengan binasanya Firaun dan bala tenteranya. Tetapi Nabi Musa alaihi salam menghadapi cabaran yang lebih besar apabila Bani Israel tidak dapat membebaskan akidah mereka dari jahiliyah, walaupun kaki mereka masih ada kesan-kesan mengharungi laut dan mereka baru sahaja melihat kebinasaan Firaun. Tetapi pengaruh keberhalaan zaman Firaun dan masyarakat keliling mereka masih menyembah berhala, menyebabkan mereka juga ingin menyembah berhala. Hal ini disebut di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Surah Al-A'raf ayat 138 hingga 139. Artinya, dan apabila kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai ke suatu kaum yang menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, yakni berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batil apa yang mereka kerjakan." Allah Ta'ala mengisahkan bahawa Nabi Musa alaihi salam bukan sahaja memperjuangkan akidah, termasuk memperjuangkan politik dan syariat. Tidak ada pemisahan di antara politik dengan agama, dengan hukum syariat dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuklah Nabi Musa alaihi salam bermula dengan perjuangan politik, memimpin Bani Israel untuk membebaskan diri mereka dari kezaliman Firaun. Firaun bukan sahaja seorang raja yang kafir akidahnya, termasuklah juga seorang raja yang zalim, menentang zalim, dan zalim adalah buah daripada syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itulah perjuangan Nabi Musa alaihi salam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan yang kita baca minggu lepas dengan ditenggelamkan Firaun dan bala tenteranya. Setelah Firaun dan kerajaannya dikalahkan, bermakna Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya lah yang akan berkuasa memerintah bumi, mewarisi bumi, termasuk yang ditakluk oleh kaum Firaun dan pengikut-pengikutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk membebaskan negeri Palestin, bagi didirikan kerajaan yang memerintah, yang beramal dengan kitab Taurat. Dalam perjalanan mereka ke bumi Palestin, mereka bertemu dengan kaum yang menyembah berhala. Tiba-tiba Bani Israel terpengaruh dengan berhala. Sepatutnya mereka mengikut Nabi Musa alaihi salam. Mereka mendengar ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam.
Tetapi mereka minta Nabi Musa mengadakan berhala untuk disembah Tuhan yang nampak dilihat, sebagaimana kaum lain mempunyai patung-patung dan berhala yang disembah yang dapat dilihat. Nabi Musa berkata, kamu ni adalah orang yang jahil, yang bodoh. Kaum yang jahil. Kamu kena sedar bahawa berhala dan pengikut-pengikutnya dihancur, dibinasakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Kepercayaan yang dianut oleh mereka adalah sesat. Mengapa kamu jadi begini? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, baru saja menyelamatkan kamu. Itulah cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berdepan dengan Bani Israel yang sangat bebal, yang sangat bodoh. Walaupun mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mengapa mereka boleh terikut-ikut dengan kaum yang lain, melupakan Nabi Musa alaihissalam, Rasul Allah yang diutuskan kepada mereka? Seterusnya mereka dengan mudah terpengaruh dengan tipu daya Samiri dengan menyembah patung anak lembu tanpa menerima nasihat Nabi Harun alaihissalam. Penyelewengan ini berlaku apabila Nabi Musa meninggalkan mereka kerana menunaikan janji Tuhan. Firman Allah Ta'ala, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Suratul A'raf ayat 148. Artinya, dan kaum Musa setelah pemanggilan Musa ke Gunung Tur, mereka membuat dari perhiasan emas mereka anak lembu yang berjasad dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat bercakap dengan mereka dan tidak dapat menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput Rasul kesayangan Musa alaihissalam supaya beribadat di Gunung Tur Sina selama 40 hari, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di Gunung Tur Sina dengan beruzlah, mengasingkan diri untuk beribadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyerahkan satu tugas yang besar, iaitulah diserahkan kitab Taurat yang menjadi hukum syariat yang wajib diamal oleh Bani Israel, bukan sahaja dalam ibadat, termasuklah dalam memerintah negara. Di dalam Taurat ini ada undang-undang jenayah, hukum qisas, hukum hudud yang sama dengan Al-Quranul Karim, menunjukkan kesamaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalam menugaskan Harun supaya menjaga Bani Israel. Ketika peninggalan Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba Bani Israel dipengaruhi oleh Samiri ataupun Musa Samiri. Musa Samiri, mengikut para ulama dalam kitab-kitab tafsir, ialah seorang anak yang dilahirkan lebih kurang dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam masa yang pendek saja perbezaannya, di mana Musa Samiri diambil oleh malaikat Jibril untuk dijaga oleh Jibril, untuk dipelihara. Musa alaihissalam jatuh ke tangan Fir'aun. Inilah kekuasaan Allah dan pilihan Allah. Musa yang dijaga oleh Jibril menjadi sesat dan menjadi penyesat. Musa yang dijaga oleh Fir'aun dilantik menjadi Rasul. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala yang memilih siapa yang jadi Rasul. Bukan malaikat yang pilih,
bukan makhluknya yang pilih. Ini untuk menjadi dalil. Samiri ataupun Musa Samiri yang dijaga oleh malaikat Jibril sehingga besar, di mana Jibril datang bertemu dengannya dengan merupakan diri sebagai seorang manusia yang menunggang kuda, di mana Samiri telah mengambil tanah tapak kuda yang ditunggang oleh Jibril alaihissalam, disimpannya ketika Nabi Musa bermunajat selama 40 hari. Samiri telah menggoda kaum Bani Israel supaya mengeluarkan emas yang disembunyikan daripada peninggalan Fir'aun. Di sana menunjukkan bahawa ada orang yang menjaga kepentingan untuk cari emas saja. Tak peduli akidah, tak peduli iman. Ini sepanjang zaman ada. Cari emas tak jadi salah, buat harta untuk belanja, tetapi leka dalam perkara agama. Samiri telah mencampurkan emas dalam api, dan orang lain pun campur sama. Dibuat patung lembu. Lalu Samiri meletakkan tanah bekas kuda malaikat Jibril ke dalam lembu itu. Tiba-tiba lembu mengeluarkan suara seperti lembu yang hidup. Lalu mereka berpakat untuk menyembah patung lembu itu. Dengan godaan Samiri, Harun alaihissalam menasihatkan mereka, ini adalah kufur, ini adalah syirik. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mereka tak dengar nasihat Nabi Harun, dan mereka tak takut pada Nabi Harun. Nabi Harun seorang yang lembut, walaupun pandai bercakap, tidak menggerunkan mereka. Mereka tak peduli. Apabila Nabi Musa alaihissalam balik semula setelah 40 hari, membawa kitab Taurat yang diberi oleh Allah, yang ditulis pada papan batu yang dibawa oleh Nabi Musa, yang terkandung di dalam kitab Taurat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Musa melihat Bani Israel telah menyembah patung lembu. Lalu Musa melempar kitab Taurat yang ada di tangannya kerana kemarahan, dan menerkam Nabi Harun alaihissalam, memegang kepala dan janggut nak pulah kepada. Inikah kerja kamu setelah aku tinggal? Kata Nabi Musa. Setelahnya dalam Quran, Nabi Musa kata, aku sudah larang mereka. Mereka tak dengar cakap aku, mereka tak takut pada aku. Nabi Harun kata, mereka tak takut, tak peduli, dan aku nak lawak-lawak sangat, akan menjadi fitnah yang lebih besar, kata Nabi Harun. Nabi Musa dengan marah, bawalah Bani Israel kembali semula, dan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah oleh Allah dengan hukuman yang keras, supaya mereka membunuh di antara satu sama lain. Ini hukuman Allah. Disebut dalam Quran, Samiri dihalau, Bani Israel hendaklah masing-masing pegang senjata dan bunuh di antara satu sama lain, berlawan. Ini hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka tak tergamuk melihat antara satu sama lain nak bunuh. Lalu Nabi Musa berdoa, diturunkan cuaca yang gelap. Mereka tak kenal, barulah mereka bertempur dan bertikam di antara satu sama lain, menyebabkan mayat yang bergelempangan mati. Ini hukuman Allah terhadap Bani Israel kerana perbuatan mereka menyembah lembu, padahal patung lembu, padahal mereka baru saja melihat kekuasaan Allah yang menyelamatkan mereka. Setelah itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka. Dan Quran menyebut lagi, selepas itu mereka minta dengan Nabi Musa nak tengok Tuhan. Arinallaha jahrah, tunjuk Tuhan kami tak nampak. Patung nampak, berhala nampak, Tuhan tak nampak, macam mana? Lalu mereka disambah peti.
Mereka disambak peti dan mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan semula untuk mereka sedar dan insaf dan mereka bertaubat. Inilah Bani Israel yang sangat menyeleweng. Nabi Musa terpaksa berdepan dengan mereka. Kemudian Allah Ta'ala memerintah mereka berjihad masuk ke Palestin untuk menghalau kaum Jabbarin yang memerintah negeri Palestin. Negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim AS, yang menjadi bapa kepada nabi-nabi Bani Israel dan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Jabbarin sudah menguasai negeri Palestin. Lalu Bani Israel tidak mahu pergi berjihad. Setelah Allah Ta'ala tolong mereka dengan mukjizat tenggelamkan Fir'aun, Allah Ta'ala suruh mereka berperang masuk ke Palestin untuk berjihad, supaya diberi kelebihan oleh Allah. Orang yang mati syahid, suruh masuk syurga. Dan orang yang hidup menang memerintah negara, melaksanakan hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Macam kita wajib melaksanakan hukum yang ada dalam Quran. Lalu Bani Israel berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Harun, adik-beradikmu. Kamu berdua. Berperanglah kamu berdua dengan Tuhan. Kami nak duduk di sini. Nabi Musa sangat sedih. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menyesatkan Bani Israel selama 40 tahun. 40 tahun mereka tidak diizin oleh Allah masuk ke negeri Palestin. Sehingga Nabi Harun wafat. Dan mereka tuduh Nabi Musa yang bunuh Nabi Harun. Mereka fitnahkan Nabi Musa. Kerana Nabi Musa yang memimpin mereka. Mereka tak ingat jasa Nabi Musa. Mereka tak ra'i Rasul Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Dan ingatlah apabila Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu tahu aku adalah Rasulullah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Manakala Bani Israel menyeleweng, Allah Ta'ala pesongkan hati-hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka disesatkan selama 40 tahun. Nabi Musa wafat selepas Nabi Harun. Setelah 40 tahun, generasi awal yang penakut, yang bacul, yang jahil, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir orang muda yang baru dilahirkan pada awal sudah berumur 40 tahun. Yang lebih pada itu dimatikan. Yang menyertai kemudiannya ialah kaum ataupun generasi baru yang dilahirkan, yang disambung perjuangannya oleh Yusha bin Nun alaihi salam. Yusha yang memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Inilah perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Oleh kerana itulah apabila Nabi SAW bersama dengan 313 orang sahabatnya berada di Badar pada 17 bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah, Nabi terpaksa menghadapi bala tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal yang jumlahnya berkali ganda. Apabila Nabi bertanya kepada sahabatnya, apa pandangan kamu? Adakah kita nak balik dulu ke Madinah ataupun kita nak terus menghadapi musuh ini? Berkata Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu yang mewakili kalangan muhajirin, ya Rasulullah,
ma naqulu kama qala banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakinna naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wahai Rasulullah, kami tidak berkata kepada Rasulullah sebagaimana orang Yahudi Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau dengan Harun dan Tuhan engkau berdua. Kami nak duduk di sini. Tetapi kami, wahai Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, pergi, teruskan perjuangan hadapi musuh itu. Kami akan bersama dengan Allah dan Rasul. Kata Muhammad Aswad. Kemudian Nabi tanya, Ashiruni ayuhan nas, apa pandangan kamu wahai tuan-tuan, kalangan Ansar, kalangan sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah, yang tadi Al-Miqdad di kalangan Muhajirin yang berasal di Mekah. Ini orang Madinah. Orang Madinah apa pula? Mereka bukan anak beranak yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Mu'ad berkata, wahai Rasulullah, kami telah berjanji dengan Rasulullah, telah berbai'ah dengan Rasulullah, kami bersedia untuk bersama dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, pergilah di mana saja Rasulullah nak pergi, kami akan ikut, walaupun di lautan yang jauh, lautan yang jauh, lautan yang kami tidak tahu bila nak sampai. Kami akan ikut di mana saja Rasulullah pergi, di mana saja Rasulullah mengarah kami. Itulah umat Islam, berbeza dengan umat Bani Israel. Kalau ada juga orang Islam yang berperangai macam Bani Israel, menandakan mereka tidak menjadi umat Islam yang sebenar. Allah Ta'ala sebut Bani Israel, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Adakah kamu wahai Bani Israel beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian, melainkan kekecewaan hidup di dunia, dan di akhirat dicampakkan ke dalam azab yang pedih. Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Perangai Bani Israel beriman dengan separuh kitab, kufur dengan separuh yang lain. Bak ibadat beriman, bak semayang beriman, bak berzikir beriman, bak berdoa beriman. Sampai hari ini kita akan tengok rabai-rabai Yahudi, orang Yahudi dalam TV dan seumpamanya, bagaimana mereka ratik sampai hangguk-hangguk kepala lebih pada kita lagi. Pegang wah tasbih lebih panjang pada kita lagi. Orang Yahudi sampai hari ini. Sembelihan mereka cukup cermat, mesti makan semayang binatang yang disembelih sebut nama Allah. Bahkan kita orang Islam boleh makan sembelihan orang Yahudi mengikut Al-Quran Al-Karim. Wa ta'amuhum hillul lakum, min ayat Quran. Dan makanan orang Yahudi Kristian halal kepada kamu. Quran sebut dalam Quran. Menandakan bagaimana orang Yahudi ini bersih. Bak kebersihannya, bak ibadatnya, bak zikirnya, pegang buah tasbihnya. Tetapi bak hukum syariat, mereka tak beramal. Riba dengan sama-sama Yahudi haram, dengan kaum lain halal. Ini mereka ubah, pindah kitab Allah Ta'ala. Hukum hudud mereka tukar pada hukum yang lain, peraturan yang lain. Mereka buat sendiri undang-undang yang mereka reka. Ini perangai Yahudi yang tersebut dalam Quran. Para ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran Al-Quran itu dengan lafaz dia yang umum, bukan sebab turunnya ayat yang khusus. Menunjukkan bahawa sekiranya ada di kalangan kita orang Islam yang perangai begitu juga, maka itu adalah perangai orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi yang menyebabkan hati menjadi menyeleweng, hidup tidak berkat, tidak mendapat pertolongan daripada Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kisah mereka di dalam Al-Quran dengan terang dan jelas, kerana banyak pengajaran yang boleh diambil dari mereka yang diberi nikmat ilmu dan kebendaan, tetapi terpesong juga dari jalan Allah. Tuhan jadikan Bani Israel ini bangsa yang banyak cerdik pandai, banyak orang-orang bijak. Di kalangan mereka ramai rasul-rasul, di kalangan mereka ramai raja-raja yang hebat, kalangan mereka ramai pemimpin-pemimpin yang hebat, pakar-pakar yang hebat, kalangan mereka ahli-ahli sains. Siapa hari ini yang hebat? Ini orang Yahudi, dan mereka adalah bangsa yang paling kaya. Bank dunia mereka kuasai, bank-bank besar di seluruh Eropah, Amerika mereka kuasai, media yang menyebarkan berita mereka kuasai, internet mereka kuasai, mereka kuasai perkara yang penting dalam dunia. Ini Bani Israel. Sehingga hari ini dengan duit banyak mereka rasuahkan pemimpin-pemimpin, mereka mesyuahkan rakyat supaya meninggal agama Allah, di mana rasuah-rasuah yang diberi dalam masa pilihan raya, di belakangnya adalah penasihat-penasihat Yahudi Bani Israel. Yang kita kena faham, ini dia, mereka menyesatkan dengan kekayaan, mereka gunakan untuk memesongkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan kaum Bani Israel bangsa yang tidak mendapat berkat, kerana mereka tidak syukur dengan nikmat ilmu, nikmat bijak, nikmat kekayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum lain pula bergantung dengan Yahudi. Di seluruh dunia orang Yahudi hanya 20 juta saja. 20 juta. Sedangkan penduduk dunia ribu-ribu juta. Dikuasai oleh orang Yahudi, ekonominya, politiknya, medianya, pendidikannya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ikut arwah mereka. Sehingga pilihan raya di Amerika, di Eropah, calon-calon pilihan raya yang bertanding, Presiden, Perdana Menteri, takut kalau tak sokong Yahudi tak menang pilihan raya. Kerana mereka menguasai TV, menguasai surat khabar, menguasai bank, menguasai duit, menyebabkan setiap orang nak jadi presiden di Amerika kena sokong Israel. Nak jadi Perdana Menteri di Perancis, di England, kena sokong Israel dulu. Kalau tidak, jatuh. Itu anggapan mereka. Mereka tak sedar bahawa kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Inilah ujian Allah kepada umat Islam. Sebelum di akhir zaman akan tibanya ujian Dajjal. Dajjal daripada Yahudi juga. Tuhan lahirkan Dajjal daripada Yahudi, yang akan lahir membawa sihir yang hebat, yang menggoda manusia, di mana tiap-tiap orang Nabi minta umatnya berdoa kepada Allah supaya dilindungi daripada fitnah Dajjal. Menunjukkan fitnah Dajjal ini sangat dahsyat. Jangan orang tu berasa dia kuat, boleh lawan. Sihir dia sangat kuat. Oleh kerana itu, bila ada ujian ini, elakkan diri. Jangan bertemu dengan dia. Jangan hadir dalam majlis dia untuk selamatkan diri kita. Ini dia. Jangan berasa aku ni tak apa, aku ni kuat, jaga. Ini dia. Tuhan jadikan hati manusia ada kelemahan. Kalau orang tu berasa dia cerdik, dia pandai, jaga. Berasa dia cerdik, dia pandai, dia bijak, tak apa aku ni tahan, buatlah mana-mana pun, lupa pada Allah Ta'ala, jaga. Tuhan akan biarkan dia, akan lock dia. Dia pandai sangat lagi, jaga. Pandai-pandai pun gelincir juga. Dengan sebab itu kita kena jaga betul-betul daripada fitnah kehidupan, antaranya fitnah Yahudi Bani Israel. Wallahu